Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Borneo TV malam ini. Dua kes positif COVID-19 di Sabah hari ini direkodkan daripada kluster IPT. Dua kes positif COVID-19 direkodkan di Sabah hari ini daripada kluster IPT, menjadikan jumlah 3 kes positif dari kluster berkenaan selepas kes pertama yang dilaporkan semalam, kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Kesemua kes dalam kluster IPT Sabah terletak di daerah Kota Kinabalu. Pertambahan 2 kes hari ini menjadikan jumlah kumulatif positif COVID-19 di Sabah meningkat kepada 330 kes setakat ini. Kes terbaru jangkitan COVID-19 di Sabah sekali lagi melibatkan pelajar sebuah universiti tempatan. Pelajar tersebut dikesan melalui saringan dan sampel yang diambil berdasarkan prosedur operasi standard SOP pengurusan pergerakan pelajar untuk negeri Sabah yang dikendalikan oleh Universiti Malaysia Sabah UMS. Semalam, UMS telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa semua pergerakan pelajar dari kampus induknya melalui jalan darat ke seluruh Sabah yang dijadualkan sebelum ini ditangguhkan serta-merta. Sebaliknya, semua pelajar diminta untuk kekal di universiti. Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Christina Rundi berkata, pergerakan besar-besaran pelajar untuk balik kampung dari universiti masing-masing bermaksud pergerakan dari zon merah ke zon hijau dan kuning. Menurutnya, setakat ini sejumlah 1,048 pelajar telah dihantar pulang ke daerah asal mereka di Sabah. Manakala 1,612 pelajar universiti di Sabah telah balik ke Semenanjung Malaysia, Labuan dan Sarawak. Datuk Dr. Christina berkata, pemantauan perintah pengawasan di rumah mendapati 3 orang iaitu seorang pelajar di Tawau dan 2 orang awam di Sandakan dan Penampang didapati ingkar perintah kuarantin di rumah. 11 Mei lalu, Sabah mencatatkan peningkatan mendadak sebanyak 10 kes COVID-19 selepas 3 minggu mencatatkan antara 0 dan 5 kes sehari. Daripada 10 kes itu, 2 adalah pelajar universiti. 3 pelajar universiti yang pulang ke Tawau bakal dikenakan tindakan perundangan selepas dikesan ingkar perintah kuarantin di rumah baru-baru ini. Pegawai Kesihatan Kawasan 2 Tawau, Dr. Suzalina Sulaiman berkata, semua suspek sebelum itu menaiki 2 pesawat komersial berasingan iaitu pada 1 dan 4 Mei lalu ke Tawau. Terdahulu, Jabatan Kesihatan Tawau menerima aduan awam berhubung tindakan pelajar terbabit yang keluar rumah termasuk melepak dengan rakannya di kawasan kampung. Semua pelajar terbabit berjaya dikesan dan sudah ditangkap untuk tindakan lanjut, katanya kepada media di Tawau hari ini. Menurut Dr. Suzalina, sudah menjadi antara tugas penguatkuasaan pejabat kesihatan kawasan Tawau untuk memantau, melakukan intipan dan mengambil gambar sebagai bukti terhadap sebarang kelakuan ingkar arahan yang ditetapkan. Dalam perkembangan berkaitan, Dr. Suzalina berkata, seramai 396 penumpang pesawat komersial AK-5742 dan AK-5740 ke Tawau diarahkan menjalani ujian saringan kedua di Pejabat Kesihatan berhampiran dengan segera. Katanya arahan itu dikeluarkan selepas 6 penumpang pesawat berkenaan disahkan positif COVID-19 baru-baru ini. Sehingga jam 11 pagi tadi, seramai 39 individu terdiri daripada 31 orang awam dan 7 pelajar Institut Pengajian Tinggi sudah menjalani ujian saringan COVID-19 di Klinik Kesihatan Jenis 2 Jalan Chong Tien Vun. Sementara itu, Suzalina berkata masyarakat masih kurang memahami secara keseluruhan kepentingan kuarantin kerana banyak kes positif COVID-19 sebelum ini tidak menunjukkan sebarang simptom. Usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu menjadi keutamaan dalam sidang Dewan Rakyat 18 Mei ini, kata Ahli Parlimen Batu Sapi Datuk Liew Vui Kiong. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu berkata, usul yang dibawa Ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad itu perlu untuk menjamin kestabilan dan keharmonian politik negara.
Katanya rakyat juga berhak untuk mengetahui situasi sebenar sebagai sebuah negara yang mengamalkan demokrasi. Pada masa sama, kedudukan kestabilan ekonomi dan kepercayaan para pelabur juga banyak bergantung kepada isu ini. Sebelum ini, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof mengesahkan beliau menerima usul dikemukakan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir menjawat jawatan Perdana Menteri bersama Pakatan Harapan PH selama 22 bulan, namun meletakkan jawatan selepas ramai wakil rakyat PH berpaling tada membentuk Perikatan Nasional PN. Vui Kiong berkata sekiranya usul itu diterima, Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pago harus meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan memberikan mandat tersebut kembali kepada Tun Dr. Mahathir. Katanya Kerajaan Perikatan Nasional perlu dibubarkan dengan serta-merta. Dalam perkembangan lain, walaupun beberapa negeri termasuk Sabah berjaya membuktikan sidang Dewan Undangan Negeri mampu dijalankan dengan selamat asalkan mematuhi SOP, namun Kerajaan Persekutuan enggan melakukan perkara sama untuk persidangan Dewan Rakyat. Sebaliknya, alasan penularan wabak COVID-19 digunakan oleh Kerajaan PN untuk memastikan Majlis Mesyuarat Pertama Penggal Ketiga Parlimen ke-14 pada 18 Mei depan berlangsung hanya sehari melibatkan Tita Diraja yang di-Pertuan Agong tanpa ada sidang selepas itu. Umum tahu bahawa sekiranya sidang Dewan Rakyat itu dilangsungkan seperti biasa, Kerajaan PN mungkin terbubar berikutan undi tidak percaya ke atas Perdana Menteri yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir. Sidang selama sehari itu disahkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof dalam satu kenyataan petang ini. Sidang Dewan Rakyat sehari itu pasti mencipta sejarah tersendiri dalam demokrasi negara selepas buat pertama kalinya tiada sebarang perbahasan diadakan. Selain usul undi tidak percaya, antara yang menarik dalam persidangan kali ini adalah kedudukan tempat duduk Tun Dr. Mahathir sebagai pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Tun Dr. Mahathir masih bersama Bersatu yang kini menerajui Kerajaan PN tetapi mengesahkan beliau akan bersama pembangkang. Selain itu, kedudukan Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Mukris Mahathir merangkap ahli Parlimen Jerlun dan Ketua Armada Bersatu, Syed Saddiq Abdul Rahman yang juga ahli Parlimen Muar turut menimbulkan tanda tanya. Kedua-dua pemimpin tersebut senada dengan Tun Dr. Mahathir untuk tidak mengiktiraf Kerajaan PN. Berbaki 10 hari saja lagi sebelum umat Islam menyambut Hari Raya Aidilfitri, namun suasana di gedung menjual pakaian di Bandaraya Kota Kinabalu agak sepi berbanding tahun-tahun sebelumnya. Apapun kebenaran beroperasi oleh kerajaan negeri sejak 10 Mei lalu memberi sedikit kelegaan kepada pengusaha gedung untuk menjual stok pakaian Hari Raya yang ada. Operasi sepanjang PKP Fasa 5 ini memerlukan kepatuhan pengusaha gedung ke atas SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan. Tinjauan BTTV mendapati pelanggan yang berkunjung ke premis itu turut mematuhi SOP itu. Namun buat masa ini jumlah pelanggan masih lagi sedikit. Kalau SOP kedai, sekarang kami ada sediakan macam garis panduan untuk jarak 1 meter lah untuk customer. Sama setiap kali customer masuk, kena cek suhu. Sama tulis nama dorang sama nombor telefon. Kanak-kanak bawah umur 12 tahun tidak boleh masuk. Sama orang yang mengandung. Tidak boleh fitting baju. Mesti pakai mask. Sama kena sanitizer lah tangan setiap kali masuk. Ya, daripada pemakaian mask, semua kami punya staf memakai mask lah. Setiap hari sepanjang ada di dalam kedai lah. Daripada jam 8 pagi hingga jam 6 petang. Mask disediakan oleh syarikat akan memberi itu mask lah secara percuma kepada staf, juga kepada pelanggan yang masuk tidak ada memakai mask. Sebelumnya memang ramailah. Kalau hari raya boleh katakan kami punya tempahan langsir pun kami punya tukang jahit tidak cukup tangan. Tapi sekarang ni dah slow. Sepanjang operasi kedai ditutup, Madira turut menyediakan perkhidmatan menjual pakaian raya secara online. Namun sambutan tidak begitu menggalakkan.
Selepas gambar barangan kulit dan pakaian di premis Metro Jaya Suria Sabah, Kota Kinabalu tular di laman sosial, Metro Jaya Cawangan Sabah mengesahkan barangan yang didapati berkulat tersebut telah pun dikeluarkan daripada rak pameran dan digantikan dengan stok baharu. Ketua Pemasaran Kumpulan DMUI Group Karen Mark berkata, perkara itu berlaku selepas pihaknya menutup operasi selama hampir 2 bulan sejak 18 Mac lalu, ekoran penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Karen turut memberi jaminan bahawa kaki tangan mahupun pelanggan boleh membeli bela dengan selamat di premis terbabit. Jelasnya pihaknya telah mengambil langkah pencegahan yang diperlukan mengikut panduan pencegahan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Semua kaki tangan juga giat melakukan kerja pembersihan dan mengemas semula barangan bagi memastikan pelanggan yang datang sentiasa berada dalam keadaan selesa. Tambahnya, Metro Jaya Suria Sabah dijangka beroperasi semula hari ini. Jom bola sejenis permainan baharu made in Malaysia antara yang akan mewarnai arena sukan di Sabah dalam masa terdekat. Diasaskan pada 2006 oleh guru sejarah merangkap Presiden Persatuan Jom Bola Malaysia, Sukhdev Singh, jom bola adalah sukan yang mengkombinasikan 3 jenis permainan iaitu tenis, pingpong dan badminton. Permainan dan peralatannya mirip seperti pingpong, badminton dan tenis, tetapi ia mempunyai peraturan tersendiri sama ada untuk acara individu atau beregu. Ketinggian jaring hanya 4 kaki 4 inci di tiang, manakala kiraan mata penamat adalah 15 dengan menggunakan sistem rally. Pemenang ditentukan dengan memenangi 2 daripada 3 set permainan. Jom bola mengambil masa kira-kira 5 tahun untuk dibangunkan termasuk bagi menentukan peralatan yang sesuai dan peraturan permainan sebelum diperkenalkan secara rasmi di pentas sukan dunia pada Ogos 2011. Setiausaha Agung Majlis Penggiat Sukan Malaysia NASEC, S. Rajasegram dalam kenyataannya semalam berkata, jom bola sudah dimainkan di Semenanjung dan kini sukan itu mahu dibawa ke Sabah dan berhasrat menjadikan negeri di bawah bayu sebagai hub jom bola di rantau ini. Rajasegram yang juga ex-officio Jom Bola Malaysia berkata, NASEC telah bertemu dan berbincang mengenai perkara ini dengan Menteri Belia dan Sukan Pong Chin Tze, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan Majlis Belia Sabah. Menurutnya, Badan Jom Bola Sabah sudah ditubuhkan dengan pembantu Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sabah, Haji Azhar Matusin merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Karambunai selaku penasihat. Saudara, sesuatu kejayaan tidak akan datang menemui anda. Andalah yang keluar dan harus mencari kejayaan. Sabina Saribun, BTTV.